Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk perniagaan kertas 3 SPM 2021, okey, hari ini kamu kena sediakan ringkasan eksekutif, ya. Jadi ringkasan eksekutif ni pastikan tidak lebih daripada 2 muka surat. 1 muka surat pun boleh, ya. Dan muka surat ditulis mengikut nombor Roman, iaitu 1 Roman ataupun 2 Roman. Jadi ringkasan eksekutif ni tidak termasuk dalam bilangan muka surat. Jadi ringkasan eksekutif ni berada di depan sebelum kita buat pengenalan. Jadi kalau pengenalan tu dah mula dah muka surat pertama. Jadi yang ini hanya dalam nombor Roman saja. Tak ada muka surat pun tak ada masalah. Jadi sebenarnya ringkasan eksekutif ni sepatutnya kita buat akhir sekali setelah kita siapkan rancangan perniagaan kita, sebab ringkasan eksekutif ni sebenarnya kita memberi gambaran keseluruhan secara ringkas tentang rancangan perniagaan kita. Kita tahu salah satu tujuan rancangan perniagaan kita ini adalah untuk kita hantar kepada bank ataupun mana-mana agensi untuk kita mendapatkan pinjaman. Jadi maknanya mereka ada banyak permohonan. Jadi yang akan dibaca awal adalah ringkasan eksekutif ni. Jadi maknanya ringkasan eksekutif yang diberi mestilah dapat memberi gambaran keseluruhan tentang perniagaan kita dengan cara yang menarik ataupun dapat memberi keyakinan kepada pihak pembiaya untuk membaca seterusnya rancangan perniagaan kita. Okey, jadi dalam ringkasan eksekutif ni ada beberapa perkara yang kamu perlu nyatakan. Dan ringkasan eksekutif ini mestilah dibuat dalam bentuk perenggan, esei. Maknanya mesti buat dalam bentuk esei dan ada perenggan. Jadi dekat sini cikgu dah warnakan. Jadi kamu bolehlah buat dalam 3 perenggan. Tak semestinya ikut apa yang cikgu cadangkan, tapi maknanya benda ni, ringkasan eksekutif ni mesti dibuat dalam bentuk esei dan juga bentuk perenggan. Tak perlu tulis ayat yang panjang lebar. Yang penting apa yang disenaraikan di sini perlu ada dalam ringkasan eksekutif kamu, iaitu nama perniagaan, kegiatan utama, visi, misi dan objektif, ringkasan rancangan pentadbiran, pemasaran, operasi, keuangan, modal permulaan dan juga prospek masa depan perniagaan yang dijalankan. Jadi semua ni pastikan ada dalam ringkasan eksekutif kamu. Okey, jadi nama perniagaan, okey, kita ikut balik, kita bincangkan satu persatu perkara yang perlu ada ni. Okey, nama perniagaan, okey, sebab dalam soalan tugasan projek ada nakkan penjenamaan Malaysia. Jadi sebab kali ni ia bentuk perkhidmatan, jadi untuk mudah nampak penjenamaan Malaysia tu, nama perniagaan letak dalam bahasa Melayu. Contoh ini cikgu bagi contoh saja perniagaan Ujang Suci Bersih. Jadi Ujang ni pun dah memberikan penjenamaan Malaysia, sebab nama Ujang ni selalunya digunakan di Malaysia saja. Okey, begitu juga dengan perkataan Suci Bersih, ataupun boleh letak nama sendiri, contohnya perniagaan Cik Madina, jadi Cik ni dah menunjukkan ke arah Malaysia. Begitu juga dengan perniagaan Angah Nakyu. Ini perkataan Angah ni. Okey. Seterusnya, ini tentang nama perniagaan. Jadi pastikan nama perniagaan yang kamu pilih tidak ditulis dalam bahasa Inggeris kali ni. Bagi memudahkan cikgu nak bagi markah, maknanya okey, ini dah mengikut penjenamaan Malaysia je. Nampak je nama, okey, dah tahu dah. Okey. Okey, yang kedua ialah kegiatan utama produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Nyatakan yang utama sahaja. Katakan kamu menawarkan perkhidmatan mesin rumput di premis-premis perniagaan. Atau di premis, sama ada bangunan rumah ataupun perniagaan. Jadi senang kat situ,
kegiatan utamanya ialah mesen rumput, menyediakan perkhidmatan mesen rumput ataupun pembersihan rumah. Kalau kamu sekali dengan pejabat, nyatakan saja pembersihan premis. Urutan refleksologi. Okey, siapa yang pilih refleksologi ataupun perkhidmatan kurier, iaitu penghantaran barang. Jadi kamu tulis yang utama saja. Mungkin kamu ada sampingan, tapi sampingan ini kita akan jelaskan dalam rancangan operasi. Jadi ini nyatakan yang utama saja. Jadi kamu boleh gabungkan dua item ni dalam satu ayat. Contohnya, perniagaan Cik Madina menawarkan perkhidmatan urutan refleksologi, iaitu urutan kaki. Jadi dah ada yang nama dah ada, kegiatan utama produk pun dah ada. Jadi tak perlu nak huraikan panjang lebar kenapa pilih nama tu. Okey, tak perlu. Yang penting ada nama perniagaan, ada kegiatan utama produk. Okey. Yang seterusnya ialah tentang visi, misi dan objektif perniagaan yang kamu belajar di tingkatan 4 dulu. Visi ni adalah merupakan wawasan perniagaan kamu ataupun perancangan bagi jangka masa panjang perniagaan kamu. Jadi apa dia visi yang kita belajar dulu? Visi ni adalah satu penyataan yang menyeluruh tentang penubuhan sesebuah perniagaan. Sesuatu yang ideal untuk dicapai. Jadi visi ni menjelaskan tentang arah tuju dan juga matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sesebuah perniagaan. Sebaiknya dalam satu baris ayat saja supaya kita senang nak ingat, pekerja kita juga senang nak ingat. Sebaiknya tidak lebih daripada 20 perkataan. Okey, yang ini cikgu bagi contoh beberapa visi, tapi mungkin kamu boleh cari yang lebih baik, sebab ada banyak contoh-contoh visi. Ada yang panjang ni, cikgu ambil yang pendek-pendek saja. Cikgu bagi yang pendek-pendek je. Nak panjang lagi, okey, tak ada masalah, tapi janganlah terlampau panjang sangat. Maknanya contohnya ujang suci bersih pilihan utama masyarakat. Maknanya dalam jangka masa panjang dia nak jadikan perniagaan ujang ni adalah pilihan utama masyarakat. Okey, yang ni Toki Enterprise suci bersih terbilang antara yang terbaik. Angahnya Q pilihan terbaik anda. Jadi maknanya apa yang diharap? Sebenarnya apa yang perniagaan diharapkan? Ni maknanya dia nak perniagaannya jadi pilihan terbaik orang ramai. Yang ni dia nak jadi pilihan utama pelanggan. Yang nombor 4 ni, Madina refleksologi pilihan utama pelanggan. Refleksologi Cik Connie menjadi carian utama pelanggan. Memperkasa perkhidmatan pembersihan cemerlang. Maknanya dia nak bagi perkhidmatan pembersihan yang cemerlang. Pemacu perkhidmatan yang okey, ni patutnya pemacu perkhidmatan penghantaran yang cekap dan pantas. Cikgu tertinggal perkataan penghantaran kat sini. Okey, ataupun menjadi sebuah perniagaan yang progresif dan maju. Okey, ni kita katalah nak jadi apa? Perniagaan pembersihan yang progresif dan maju. Perniagaan refleksologi yang progresif dan maju. Okey, perniagaan kurier yang progresif dan maju. Jadi yang ini pun boleh juga, pemacu perkhidmatan refleksologi ke, pembersihan ke, ataupun penghantaran yang cekap dan pantas pun boleh juga. Okey, kamu boleh Google, buat carian tentang visi-visi yang lebih menarik. Jadi visi ni tak perlu banyak-banyak, visi ni satu je sebab itulah yang kita nak capai dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang. Yang mana hala tuju perniagaan kita. Okey, yang kedua, misi. Misi ni adalah pernyataan ringkas menjelaskan tujuan ataupun matlamat perniagaan. Yang ini biasanya kita akan kaitkan dengan tugas khusus perniagaan kita. Jadi dia menerangkan jenis perniagaan dan tujuan
kewujudan. Ya, okey, ni contoh yang cikgu bagi. Inspirasi dan inovasi pembersihan rumah yang pantas, cekap dan mudah. Maknanya tadi kita nak jadi yang terbilang, kita nak jadi orang pilih kita nak jadi yang utama. Jadi macam mana kita nak jadi yang utama? Maknanya kita tawarkan perkhidmatan pembersihan rumah ya, yang memberi inspirasi dan juga inovasi ya, dengan cekap, pantas ni ya, supaya nanti orang pilih kita nak capai visi tadi. Okey, yang kedua, perkhidmatan premium pada kadar berpatutan. Tak kiralah ya, sama ada urutan pembersihan ataupun penghantaran kurier tadi ya. Mana kita tawarkan perkhidmatan premium pada kadar berpatutan supaya kita jadi yang utama, kita jadi pilihan pengguna ya. Okey, yang ini pula, okey, yang ketiga ni urutan kaki. Okey, ni kalau kita pilih refleksologi ya, antara misinya urutan kaki bukan saja untuk hilangkan penat tetapi untuk sihat. Maknanya di sini kita yang buka refleksologi tu ya, dia bukan saja nak mana bila orang nampak perkataan hilangkan penat ni, okey, mesti orang rasa seronok nak pergi ya pusat urutan kamu. Tapi maknanya dalam masa yang sama kita utamakan kesihatan ya. Okey, yang keempat ni, jadikan penghantaran lebih baik untuk semua orang. Ni perkhidmatan kurier. Tak kira lah nak tukar ni urutan kaki ke ataupun pembersihan. Mana kita nak bagi perkhidmatan ni maknanya lebih baik kepada semua orang. Maknanya itu yang akan menjadikan perniagaan kita popular, dipilih oleh orang ramai ataupun kita lah yang terbaik. Okay, yang kelima ni, memberikan perkhidmatan pembersihan terbaik untuk kepuasan bersama. Jadi yang perkhidmatan pembersihan ni bolehlah tukar kepada refleksologi ataupun penghantaran. Ataupun kamu boleh Google je mana-mana misi A. Jangan semua orang pilih yang sama je. Yang ni contoh cikgu bagi, kamu boleh ubah suai dan juga boleh pilih yang lain. Jadi misi ni mesti berkaitan dengan visi. Maknanya apa yang kita nak capai tadi, nak jadi pilihan utama, kenalah berikan yang terbaik. Okey, yang ketiga, objektif. Okey, jangan lupa tentang ciri-ciri SMART yang perlu ada dalam objektif kita. Maknanya spesifik, boleh diukur, lepas tu ada tempoh, masa, munasabah dan juga boleh dicapai. Jadi dalam ciri-ciri ni, yang penting maknanya dia spesifik, boleh diukur, ada tempoh, masa, munasabah dan boleh dicapai ni maknanya tengoklah perniagaan kamu tu. Jangan pula perniagaan kamu tu modalnya 40,000 tapi maknanya kamu punya sasaran tahun tu ialah maknanya pasaran kamu nak tawarkan di seluruh dunia. Jadi macam tak munasabah. Okey, jadi contoh ni contoh yang cikgu bagi ni. Maknanya okey, objektif ni sekurang-kurangnya 1 tapi cikgu nak kamu buat 2 objektif kerana untuk keselamatan kamu. Maknanya kalau satu objektif ni macam tak tepat sangat, adalah satu lagi backup kamu. Okey, jadi contohnya sasaran jualan sebanyak berapa ribu ringgit dalam tempoh setahun. Ni sasaran jualan okey, untuk kamu jangan letak dulu, kalau nak buat sasaran jualan jangan letak dulu angka sebab kita akan tengok dulu keuangan kita untuk meletakkan sasaran jualan. Begitu juga dengan sasaran untung. Jadi mana yang tak pasti ni, kamu letak XXX ataupun kamu boleh letak dulu sasaran tapi gunakan, highlightkan dengan warna merah ke supaya kamu tahu nanti yang itu kamu kena tukar mengikut rancangan keuangan kamu. Okey, ataupun kamu boleh buat objektifnya ialah peningkatan jualan perkhidmatan sekurang-kurangnya 10% setiap bulan. Yang ini ada dalam soalan peningkatan jualan 10%. Jadi boleh dijadikan objektif perniagaan kamu. Ataupun kamu nak objektif yang lain. Kamu rasa nanti dalam beberapa tahun membuka 2 cawangan perniagaan di Melaka dan Selangor. Ni cikgu tertinggal tahunnya pula katakanlah selepas 2 tahun beroperasi ataupun 3 tahun
membuka 2 cawangan perniagaan di Melaka dan Selangor selepas 2 tahun beroperasi. Okey, yang kelima ni meluaskan pasaran di seluruh Negeri Sembilan selepas 2 tahun beroperasi. Katalah tahun ni kamu hanya beroperasi di Rembau. Okey, lepas tu kamu rasa kamu nak luaskan perkhidmatan kamu di seluruh Negeri Sembilan. Samalah juga macam ni, 4 dan 5 ni lebih kurang sama. Okey, cuma yang keempat ni jangan lupa letakkan tempoh masa. Okey, yang seterusnya ialah ringkasan rancangan pentadbiran. Okey, ni cikgu cadangkan tadi buat perenggan yang lain. Ringkasan rancangan pentadbiran. Okey, kamu tulislah. Untuk rancangan pentadbiran, kamu nyatakan bilangan pekerja keseluruhan. Jadi kat situ kamu tulis rancangan pentadbiran ni. Bagi rancangan pentadbiran. Contoh, bagi rancangan pentadbiran, perniagaan Cik Madinah mempunyai 10 orang pekerja, terdiri daripada seorang pengurus, 2 orang penolong pengurus dan 7 orang pekerja di bahagian operasi. Jadi kena nyatakan dulu rancangan pentadbiran ni supaya tahu yang itu adalah untuk rancangan pentadbiran. Okey, yang seterusnya ialah ringkasan rancangan pemasaran. Jadi jangan jadikan ianya tajuk, jadikan dianya ayat. Untuk rancangan pemasaran, kamu jelaskan apa promosi yang kamu lakukan bagi memastikan orang ramai tahu perkhidmatan yang kamu tawarkan. Orang tahu tentang perniagaan kamu. Kat mana kamu nak buat promosi? Apa jenis promosi kamu? Okey, ni cikgu bagi contoh. Contohnya kamu membuat pengiklanan, sama ada kamu mengedarkan risalah di pasaraya ataupun kamu tampal di tempat-tempat yang ramai orang, contohnya di stesen bas, di masjid ataupun di tempat-tempat laluan utama. Ataupun kalau kamu perniagaan kamu tu merangkumi beberapa kawasan di Negeri Sembilan, maknanya ni bukanlah Rembau saja. Kamu boleh gunakan radio Negeri FM, ataupun yang paling mudah sekarang orang gunakan ialah media sosial, dengan membuat video-video menarik tentang perniagaan kamu dan kamu sebarkan melalui media sosial, ataupun kamu boleh membuat promosi jualan dengan memberi diskaun kepada pelanggan pada masa-masa yang tertentu. Kan macam Shopee ataupun Lazada kan ada bila 8 hari bulan 8, 9 hari bulan 9. Jadi kamu pun boleh buat promosi jualan pada masa-masa yang tertentu. Ataupun kamu nak buat promosi jualan pada musim-musim yang mungkin musim perayaan, untuk pembersihan. Jadi yang ini untuk rancangan pemasaran. Makna ayatnya, bagi rancangan pemasaran kamu akan mengadakan promosi melalui apa? Contohnya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau membuat TikTok. Jadi nyatakan dengan ringkas dan pastikan promosi kamu tu menarik. Okey, seterusnya ringkasan rancangan operasi. Ringkasan rancangan operasi ni kamu hanya perlu yang mudahnya kamu hanya perlu menyatakan kamu buka hari apa, masanya pukul berapa hingga pukul berapa, dan bila masa kamu cuti ataupun tutup. Jadi untuk perniagaan, pembersihan dan juga urutan ni, cikgu cadangkan jangan kamu pilih Sabtu dan Ahad untuk tutup. Sebab rugi, sebab masa tu adalah masa orang bercuti. Orang ramai cuti. Jadi masa tu yang patutnya kita dapat ramai pelanggan. Jadi kamu pilih hari apa tutup ni, janganlah tutup sampai 3-4 hari lah. 1 hari cukup lah. Kita nak berniaga ni kena rajin lah. Okey, begitu juga dengan masa. Masa ni pastikan sesuai. Bila nak buka, janganlah 1 jam, 2 jam, macam mana nak cari pelanggan.
ya, ataupun mesin rumput, janganlah tawarkan perkhidmatan sampai tengah malam, ya. Jadi pastikan waktunya adalah bersesuaian, ya. Okey, seterusnya tentang ringkasan rancangan keuangan. Okey, rancangan keuangan ni kamu maklumkan yang perniagaan kamu akan merekodkan urus niaga setiap hari dan juga secara sistematik. Memang sepatutnya bila ada urus niaga berlaku, jualan, belian, pembelian barang ke, ya. Okey, kita perlu merekodkan urus niaga ini setiap hari, ya. Dan juga kamu maklumkan kamu akan menyediakan penyata aliran tunai, penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan keuangan setiap tahun. Apa tujuannya kamu membuat rancangan keuangan ni? Maknanya nak memastikan, ya, keuangan kamu diurus dengan baik. Okey, seterusnya, ya, item modal permulaan, ya. Kamu kena nyatakan modal sendiri ataupun pembiayaan dalaman yang kamu ada berapa. Lepas tu berapa pembiayaan luaran ataupun pinjaman dan juga jumlah modal keseluruhan. Ya, untuk modal permulaan ini kamu kena highlightkan dulu dengan warna merah sebab kita kena kira modal permulaan ini mengikut keperluan. Tapi kamu letak je dulu, ya, supaya nanti cikgu akan bagi satu kiraan untuk kita menentukan jumlah modal yang diperlukan, ya. Itu sebabnya angka tu kamu highlightkan dulu supaya kalau ada perubahan yang kita kena buat, kamu akan tukar juga, ya, dalam ringkasan eksekutif, ya. Jadi modal permulaan ni kita kena kira semula, sebab tahun ni modal permulaan kena tunjukkan kiraan. Tapi untuk ringkasan eksekutif ni kamu letak dulu satu angka, tapi kamu letakkan warna merah yang menunjukkan angka itu mungkin terpaksa ditukar mengikut pengiraan kita nanti. Tapi yang penting dalam modal permulaan ini, ya, mesti ada jumlah modal sendiri, pinjaman dan juga jumlah keseluruhan. Okey, yang akhir sekali, maknanya yang perlu ada ialah prospek masa depan perniagaan yang dijalankan, iaitu apa potensi perniagaan di masa akan datang, ya. Ada typo pula sini dah. Okey, apa potensi perniagaan kita di masa akan datang? Kenapa rasa ada potensi di masa depan? Apa yang perniagaan buat untuk memastikan, ya, perniagaan kita maju ataupun, ya, peluang perniagaan yang ada, ya. Okey. Contoh, ya. Okey, bagi refleksologi. Kamu rasa okey, urutan refleksologi semakin berkembang, kerana kaedah rawatan, tradisional semakin mendapat tempat di hati masyarakat, dan juga di hospital kerajaan telah ada menawarkan perkhidmatan rawatan alternatif komplementari, seperti acupuncture, ayurveda dan juga urutan tradisional, dan kamu rasakan refleksologi juga, berpotensi, untuk menjadi satu cara perubatan kesihatan alternatif, dan di samping itu kamu bagi tahu maknanya mungkin kamu rasa, perniagaan refleksologi ini berpotensi kerana sekarang ni ramai orang, bekerja, jadi maknanya penat. Jadi ramai memerlukan perkhidmatan refleksologi, lepas tu rawatan perubatan yang makin mahal, mungkin menyebabkan pelanggan beralih arah kepada rawatan alternatif, Okey, bagi pembersihan pula, kamu rasa kenapa perniagaan kamu tu boleh berkembang maju? Mungkin kamu boleh kata kesibukan orang ramai, suami isteri bekerja, tak ada masa untuk kemas rumah, yang menyebabkan makin ramai orang, mencari perkhidmatan pembersihan rumah ataupun mesin rumput,
Lepas tu kamu bagi tahulah apa kelebihan perniagaan kamu tu yang akan menyebabkan kamu rasa perniagaan kamu tu akan dipilih. Contohnya maknanya kamu sentiasa memastikan kualiti perkhidmatan kamu sentiasa yang terbaik. Lepas tu kamu kata kamu akan membuat aktiviti pemasaran secara besar-besaran dan dari masa ke masa. Jadi maknanya prospek ni pastikan dia padat dan padu. Jadi itu sahaja perkara-perkara yang perlu ada dalam ringkasan eksekutif, dan jangan lupa ataupun save rancangan eksekutif kita kamu dalam file yang buat dalam telefon tu. Jangan simpan terus macam tu. Nanti dia keluar nombor-nombor, kamu dah tak tahu nak cari. Kalau boleh simpan dalam Google Drive. Lepas tu jangan lupa muka surat tadi huruf Roman ataupun tak perlu muka surat. Jadi pastikan kamu siapkan pada minggu ini. Tak faham, ulang balik video ni banyak-banyak kali. Sekian, terima kasih.